Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Husna binti Muhammad Alizan, memegang nombor matrik A169211. Pada hari ini saya akan membentangkan slide latihan ilmiah Ikospati 3.0 yang bertajuk Sukaran Item Kosakata Kerja Al-Quran dalam Ujian Kosakata Al-Quran QVT bagi set 18, 23 dan 28 menggunakan model pengukuran Rush. Latar belakang kajian. Kosakata dan penguasaan bahasa mempunyai hubungan yang sangat rapat. Hal ini kerana kemampuan bahasa seseorang individu itu berkait secara langsung dengan jumlah kosakata yang dikuasainya. Pernyataan ini disokong oleh Harun 2014 yang menyatakan bahawa kepentingan aspek kosakata dianggap sebagai perkara asas dan utama berbanding aspek linguistik yang lain. Manakala pandangan Abdul Aziz 2000, hal ini pula disebabkan oleh aspek kosakata diletakkan di tahap yang paling atas dalam hierarki proses berkomunikasi dan medium perantaraan berbanding komponen-komponen utama lain. Seterusnya, terdapat sebahagian sarjana yang mengutamakan penguasaan aspek kosakata berbanding penguasaan tata bahasa dalam pembelajaran bahasa. Antaranya Smith 2000 yang menyatakan bahawa memahami sesuatu bahasa menjadi sukar tanpa menguasai kosakata terlebih dahulu. Seterusnya, pernyataan masalah kajian. Berdasarkan kajian-kajian lepas, ramai pelajar yang kurang menguasai pembacaan dan kefahaman terhadap Al-Quran. Boleh dikatakan ramai yang tahu membaca Al-Quran tetapi tidak tahu makna kandungan ayat yang dibacanya. Kajian juga mendapati bahawa saiz kosakata pelajar adalah terhad dan lemah dalam penggunaan kosakata bahasa Arab. Masalah ini merupakan masalah yang bermula dan dibawa sejak dari peringkat rendah lagi. Seterusnya, kajian mengenai aspek kosakata dalam Al-Quran seperti kata nama, kata kerja dan kata adjektif masih belum mendapat perhatian daripada mana-mana para pengkaji untuk dinilai, sedangkan ia merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama, menilai kesahan ujian kosakata Al-Quran atau Quranic Vocabulary Test QVT bagi instrumen kata kerja set 18, 23 dan 28. Kedua, mengukur kesukaran item kata kerja Quranic Vocabulary Test QVT. Yang ketiga, mengukur tahap penguasaan responden tentang kata kerja dalam Quranic Vocabulary Test QVT. Dan yang terakhir, mengenal pasti kata kerja yang paling kerap digunakan dalam Al-Quran. Seterusnya, metodologi kajian. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang terdiri dari konsep utamanya mengamalkan konsep variabel, konsep hipotesis, kepercayaan, operasional, kesahan dan signifikan telah dipilih dalam menjalankan kajian ini. Sampel kajian pula seramai 30 orang responden daripada kursus Bahasa Arab Uniza, 30 orang responden daripada kursus Syariah Uniza dan 30 orang responden dari kursus Kekayaan Islam Uniza telah dipilih untuk menjalankan kajian ini, yang mana terdiri daripada tahap tinggi, sederhana dan rendah. Alat bentuk kajian pula, 3 Google Form telah disediakan iaitu terdiri daripada bahagian A, demografi ringkas, bahagian B, soal selidik yang mempunyai 50 soalan serta disediakan sebanyak 3 jawapan pilihan. Ketiga-tiga form bagi bahagian B mempunyai perbezaan soalan. Persoalan kajian. Pertama, apakah kata kerja paling kerap dalam Al-Quran? Kedua, apakah nilai kesahan bagi ujian kosakata Al-Quran dalam instrumen kata kerja bagi set 18, 23 dan 28? Ketiga, apakah tahap penguasaan pelajar-pelajar kursus Bahasa Arab, Syariah dan Kewangan Islam Universiti Sultan Zainal Abidin
UNIZA terhadap Quranic Vocabulary Test QVT. Keempat, apakah kesukaran item kata kerja QVT? Seterusnya, hasil dapatan kajian terdiri daripada 3 aspek. Yang pertama, kesahan ujian kosakata kerja Al-Quran QVT bagi set 18, 23 dan 28. Kesahan ujian kosakata kerja Al-Quran bagi ketiga-tiga set ini menunjukkan item-item adalah produktif bagi mengukur tahap penguasaan kosakata kerja dalam kalangan responden. Aspek yang kedua adalah tahap penguasaan responden terhadap ujian kosakata Al-Quran QVT. Tahap penguasaan responden bagi ujian kosakata Al-Quran QVT terdiri daripada tahap keupayaan responden yang dapat mengatasi kesukaran item tersebut atau tidak mampu mengatasi. Yang ketiga, kesukaran item kata kerja ujian kosakata Al-Quran QVT. Penggunaan model pengukuran Rush telah berjaya mendapatkan nilai kesukaran item kata kerja bagi set 18, 23 dan 28 dengan menunjukkan tahap item yang tinggi, sederhana dan mudah dalam kalangan responden. Secara umumnya, kesahan instrumen dinilai pada aspek polariti item, unidimensi, kesepadanan item, indeks pengasingan item dan individu, serta indeks kebolehpercayaan item dan individu. Semua aspek berkenaan perlulah berada pada nilai yang diterima sebelum sesuatu instrumen boleh disahkan. Selain itu, antara faktor mudahnya sesuatu item itu disebabkan oleh kebiasaan responden menggunakan perkataan berkenaan dalam kehidupan seharian. Manakala bagi item paling susah pula, berkemungkinan disebabkan pilihan jawapan yang agak mengelirukan dan perkataan yang sememangnya pertama kali diketahui. Kesimpulan daripada data yang diperolehi, dapati frekuensi sesuatu item sememangnya mempengaruhi penentuan tahap kesukaran item dan penguasaan responden kerana jika dilihat pada hasil dapatan, item-item yang sukar dijawab oleh responden secara umumnya disebabkan oleh pengulangan item yang rendah di dalam Al-Quran. Ini bermakna apabila frekuensi item semakin rendah, maka tahap penguasaan responden terhadap item berkenaan juga semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kesukaran item tersebut adalah tinggi. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa penentuan kesukaran sesuatu item dan tahap penguasaan responden sangat berkait rapat dengan frekuensi sesuatu item. Yang terakhir, rumusan dan penutup. Tahap penguasaan responden bagi setiap set telah dirumuskan dan dapat disimpulkan bahawa item ujian yang berbeza tahap kesukaran perlu ditambah bagi meningkatkan keupayaan instrumen dalam mengukur tahap keupayaan seseorang responden yang sebenar. Kajian ini telah membuktikan bahawa instrumen Quranic Vocabulary Test QVT ini sah dan boleh dipercayai untuk digunakan dalam mana-mana kajian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.